Okey, semua adik-adik baca bismillah sekali. Nama Allah Maha Besar. Saya minta adik-adik baca Al-Fatihah sekali dan hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan yang keduanya saya minta adik-adik baca Al-Fatihah dihadiahkan untuk kedua ibu bapa adik, sama ada yang berada di belakang itu atau yang berada di rumah itu. Al-Fatihah. Seterusnya saya minta adik-adik baca Al-Fatihah sekali dan hadiahkan untuk guru-guru adik dan sahabat-sahabat adik dan untuk diri adik sendiri. 3 guru-guru, sahabat-sahabat dan untuk diri adik sendiri. Al-Fatihah. Okay. Adik sekarang berada di rumah Allah. Boleh jujur dengan saya? Okay, pertama sekali tutupkan semua adik mata dan tolong tundukkan kepala adik. Baju merah ni macam nak duduk kat depan ni. Tak nak? Tutup mata, tundukkan kepala sebab Ustaz ni nak mengelakkan adik rasa malu kan. So kawan-kawan tak nampak apa yang adik angkat. Tutup mata, tundukkan kepala sikit. Tolong hati-hati dengan tangan. Jangan kamu cuit-cuit kawan-kawan. Kawan-kawan kiri dan kanan, tolong jangan cuit lah. Sebab kamu tu ganggu dia kan. Bila ganggu orang ni tak elok kan. Ya. Jangan pegang pen, ada yang baju kuning tu. Tak jatuhkan pen orang tu. Cikgu belakang ada kita lampu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya Allah, bukalah hati ibu bapa ini ya Allah. Mereka adalah anak-anak orang Islam yang hebat ya Allah. Bukalah pintu hati mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka serta ini ya Allah daripada azab kubur dan daripada azab neraka, dan jauhkanlah mereka daripada siksaan kubur. Jauhkanlah mereka daripada kesakitan gigitan ular, kesakitan gigitan kada, kesakitan gigitan jengking di dalam kubur itu ya Allah. Peliharalah mereka dalam kubur dan seterusnya Engkau masukkanlah mereka ke dalam syurga-Mu bersama dengan ibu dan ayah yang mereka kasihi, bersama dengan adik-adik mereka yang lain, bersama dengan kakak dan abang mereka dan datuk dan nenek mereka ya Allah. Kau bukakanlah pintu hati seluruh ahli keluarga mereka ni ya Allah. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni adik berada di rumah Allah. Jadi Ustaz akan tanya beberapa soalan. Dan tolong jangan buka mata ya sayang. Tutup mata adik-adik. Dan tolong jangan cuit kawan kiri kanan. Sebab Ustaz ni sedang berdiri ya. Ustaz boleh lihat mana ada tangan yang dicuit. Dan semua sedang senyap. Kalau kamu berbisik pun Ustaz boleh dengar, insya-Allah dengan izin Allah. Soalan pertama Ustaz nak tanya adik-adik. Siapa di kalangan adik di sini, ya, sebelum ini dia memang selalu atau banyak ataupun pernah, mungkin sekali atau dua kali, mengeluarkan kata-kata tak elok,
kata-kata lucah, kata-kata maki hamun dengan kawan-kawan dan sesiapa sahaja, BODOH ke, BABI ke, PALOI ke, dengan kawan-kawan, sila angkat tangan kanan sekarang. Terima kasih, tutup mulut. Adik memang bagus. Angkat tangan sambil tutup mulut memang bagus. Angkat tangan sayang. Tak akan kira yang tidak angkat tangan, yang tak angkat tangan tu dia tak pernah langsung keluarkan perkataan itu semasa di sekolah ke, dalam program di masjid ni ke, dekat rumah ke, dengan abang kakak ke. Seorang tak angkat tangan, tinggi-tinggi angkat, jangan turun lagi. Siapa yang pernah angkat? 2 orang, 3 orang. Tangan angkat, angkat tangan kanan sayang. Itu tangan yang mulia. Kita mula wuduk dan sebagainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 5. Itu tangan. Jangan buka sehingga saksa buka mata, jangan buka. Bila kita keluarkan perkataan tak elok dengan orang, subhanallah, Allah Ta'ala akan memakbulkan perkataan itu sebab kata-kata itu doa. Tetapi malangnya bila aku cakap dengan kawan perkataan BODOS, yang paling dekat dengan adik ialah telinga adik. Telinga adik yang dengar dulu, seolah-olah kita mendoakan diri kita yang BODOS. Atau kita maki kawan itu dengan perkataan lebih teruk daripada itu. Sebenarnya kita telah memaki diri kita terlebih dahulu sebelum sampai ke telinga itu. Astagfirullah. Soalan kedua saya nak tanya. Siapa di kalangan adik di sini yang pernah atau menyimpan perasaan benci, menyampah, tak suka, pernah marah, pernah geram dengan guru-guru di SMK Pujut, dengan pengetua ke, penongkanan ke, dengan guru mata pelajaran ke, guru disiplin yang pegang rotan ke, guru yang mengajar adik ke? Pernah adik simpan perasaan benci, menyampah, meluat, tak suka dengan mereka? Pernah adik tak puas hati dengan mereka kerana mereka telah buat sesuatu yang seolah-olah memalukan adik-adik? Sila angkat tangan kanan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat berubah ialah kita mesti mengakui kesalahan kita. Kalau orang yang tak akui kesalahan, dia tak boleh nak berubah sebab dalam diri dia ada perasaan itu. Tinggi-tinggi angkat Cuba dia fikir masa mula-mula masuk ke SMK Pujut tu, pernah tak? Yang masa tingkatan 1 bagi tingkatan 2 ni pernah tak? Dan mata tolong jangan buka. Adik buka mata tengok kawan, subhanallah, itu tidak jujur. Allah Akbar namanya. Allah Akbar. Rasa-rasanya lebih daripada 40-50 orang. Turunkan tengah adik-adik sayang. Soalan seterusnya saya tanya adik-adik. Siapa di kalangan adik-adik di sini yang dia ni adalah tergolong ataupun selalu malas untuk menunaikan solat fardu dalam kehidupan seharian dia? Tidak kira lah waktu apa pun. Dan kadang-kadang buat, kadang-kadang dia rajin dia buat, kadang-kadang dia tidak buat. Begitulah dia yang selalu dia buat kat rumah waktu hujung minggu langsung tak solat subuh. Sila angkat tangan kanan sekarang. Astagfirullahaladzim. Ini angkat tangan. Kita turunkan adik-adik. Allah. Apa dia nak jawab? Apa adik nak jawab dalam kubur? Adik nak minta hidup balik untuk solat, tak dapat. Adik menjerit-jerit dan meraung, ya Allah, hidupkan aku balik, ya Allah, hidupkan aku balik. Aku nak solat, ya Allah. Aku nak bersedekah. Aku nak minta ampun dengan ibu dan ayahku, ya Allah. Pang! Kena pukul. Sambil ular-ular masuk dalam perut, masuk dalam mulut, masuk dalam kemaluan adik-adik, menggigit di dalam perut adik-adik. Kerana adik tidak solat, melanggar arahan Allah Subhanahu
Soalan yang terakhir daripada Ustaz. Saya minta izin habis 11 setengah, insyaAllah. Siapa di kalangan adik di sini yang ketika dia dekat rumah ke dekat mana-mana tu, dia pernah atau selalu meninggikan suara dengan ibu dia, dengan ayah dia ke? Dia pernah menunjukkan muka masam tak puas hati dengan ayah dia. Dia pernah marah dengan mak dia, dengan ayah dia. Ayah dia pernah suruh satu benda, dia tak buat ataupun dia buat sambil dalam hatinya berbuku-buku perasaan tak puas hati dan menyumpah-nyumpah. Dan pernah dia berkata sesuatu dengan ibunya sampai ibunya mengalir dan sedih, mengalirkan air mata, atau ibu dia marah dengan dia. Sila angkat tangan kanan sekarang. Allah. Pernah dibuat mak ayah dia marah dengan dia. Angkat tangan kanan saya. Adik di dalam masjid ni. Allah. Kita turun tangan adik. Adik-adik di dalam untuk orang sekalian. Bagaimana kita nak masuk syurga kalau dengan Allah kita lawan, dengan ibu dan ayah kita lawan, anak derhaka tidak akan masuk ke dalam syurga ni. Semua sekali angkat tangan kanan masing-masing. Cuba dia buka tapak tangan itu dan dia letakkan di dada kiri masing-masing saja. Cuba dia letakkan tapak tangan itu di dada kiri masing-masing, tempat letaknya jantung adik. Degupan, cuba dia rasa degupan jantung yang Allah bagi itu. Cuba dia rasa degupan jantung yang Allah bagi itu dia. Cuba dia rasa degupan jantung yang Allah bagi itu dia. Adakah masih berdenyut atau sekarang adik sudah mati dia kerana ada serangan jantung dia? Coba dia rasa degupan jantung itu. Adakah Allah masih memberi peluang untuk adik hidup ataupun adik mati dalam ruangan dewan dekat masjid ini? Adik tiba-tiba sesak nafas dan meninggal. Kalau adik masih ada jantung itu berdegup, bermakna Allah masih sayangkan adik, tahu tak? Allah nak adik hidup lagi. Allah nak bagi adik peluang bertaubat kepada dia. Allah tidak mahu mengambil nyawa adik ketika adik sedang bawa motor. Ketika itu adik meninggalkan solat dengan sengaja, kan? Dan sekarang saya minta semua adik-adik, bacalah Al-Fatihah sekali. Dan betul-betul sungguh-sungguh dek, bayangkan wajah ibu adik, wajah ayah adik. Adik bayangkan wajah mereka berdua yang selama ini menjaga adik. Ya Allah, utuskan mereka untuk menjaga adik daripada kecil tidak pandai berjalan. Adik hadiahkanlah untuk mereka berdua dek, yang sanggup pula datang pada hari ini, yang mungkin berada di rumah kerana tidak ada kenderaan. Mungkin mereka sibuk, mungkin mereka ada urusan, padahal dalam hati mereka ingin sangat datang bersama dengan adik pada pagi yang berbahagia ini. Al-Fatihah. Adik-adik, saya yakin dan percaya sekarang adik bayangkan wajah dia, kan? Wajah ibu dan ayah, kan? Tapi sampai hati adik tengking dia orang, kan? Adik, mak minta tolong sikit je, tapi adik marah dengan dia. Adik tinggikan suara pada dia pada satu hari, kan? Adik marah dengan ayah kerana ayah tidak menepati apa yang adik nak, kan? Adik kata macam-macam dengan mak dan ayah, kan? Padahal mereka bersusah payah menjaga kamu daripada kecil, adik.
Apakah adik fikir adik ini seperti Mr. Bean yang tiba-tiba muncul di ibu kota London, tidak ada ibu dan tidak ada ayah? Apakah adik ini tiba-tiba muncul dalam bilik mak dan ayah? Tidak, adik. Adik ada ibu dan ayah. Adik duduk dalam mana, adik? Adik tumpang perut mak, adik. Dalam perut mak. Kalau adik duduk senyap tidak mengapa, adik bergolek-golek, berpusing ke bawah, berpusing ke tepi, berpusing ke tengah. Adik tumbuk dengan tangan dan kaki adik, sehingga nampak daripada kesan perut itu tangan adik. Tapi ibu tak marah, tak tumbuk, tak tampar adik daripada luar. Walaupun dia terasa, adik, dia gosok-gosoknya perut itu, adik. Sayangnya dekat adik kan. Pernah satu hari ketika ibu nak pergi ke pasar dengan mak, dengan ayah, tiba-tiba dia terpijak bahagian yang lumut, yang licin itu. Dia tergelincir, ayah sambut dia. Berdarah kepala ibu terhantuk dekat bahagian pokok di tepi jalan, dan kakinya terhantuk pada dibai dia jalan dia. Dia lap darah itu kah? Tidak. Dia tak lap darah tu dia. Apa dia buat? Dia pegangnya perut dia. Dia tidak mahu adik gugur mati ketika dia terjatuh dengan tiba-tiba terhentak itu dia. Kemudian dibawa ke klinik hospital, dicek kandungan masih sihat. Alhamdulillah, bersyukurnya dia. Bila adik nak keluar daripada perut mak adik dengan bersusah payah, dengan kesakitan yang teramat sangat, seperti telur duyung tanduk nyawanya dia. Dia menghela nafas, dihembusnya sambil memegang tangan ayah di kiri dan kanan. Allahu Akbar. Diteran-terannya adik keluar daripada kepala dia, macam nak mati mak dia. Akhirnya bila adik sudah keluar berdarah, dilap dengan tuala oleh jururawat, diletakkan di pangkuan ibu. Ibu mencium pipi adik sambil mengalirkan air mata dia, kerana orang yang ditunggu sudah berada di pangkuan dia. Ayah mengazankan di telinga kanan dan di telinga kiri diiqamahkan, berbincang bersama-sama, memberikan nama yang sedap-sedap, yang best-best, yang enak-enak bagi adik. Adik tak ingat ke, tak sedar ke, sampai hati adik lawan kata mereka. Adik menangis pukul 2-3 pagi kan, meraung melalak ketika adik umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Siapakah manusia yang bangun dek, kalau bukan ibu dan ayah yang mengejut ibu itu dek? Lebam mati ibu dan ayah dek, seperti beruang panda dek. Terkuak-kuak menguap dia dek, dah tidur lewat. Adik masuk pra sekolah dahulu. Malam itu ibu bersusah payah adik, demi untuk adik-adik. Keesokan harinya ibu bangun awal pula adik, untuk menggorengkan ayam kegemaran adik-adik. Dikejutnya adik daripada tidur, dimandikan adik dengan air suam, dilap dengan tuala, dipakai dengan baju, disapu bedak di pipi adik. Comot pipi adik, adik tak ingatkah? Comot pipi adik, adik. Disuap dengan ayam, dibawa ke pra sekolah. Bila adik berjumpa dengan kawan-kawan dan permainan baru, adik lupa dengan ibu yang sedang berpayung kepanasan dan ayah yang berada di luar kelas. Adik tidak ingat pada mereka, tetapi ibu dan ayah tersenyum adik, kerana melihat anak yang dia sayang sudah mula nak belajar ABC 1, 2, 3 adik. Adik-adik dikasihi sekalian, bila adik ambil UPSR, ibu dan ayah bersusah payah adik. Minta air yasin, minta ustaz sana, ustaz sini doakan untuk adik, tahu tak? Bila adik dapat keputusan yang tidak seberapa, ibu dan ayah walaupun rasanya sedih tapi tak apa, dia sayang dekat adik, tak apa ya, cuba lagi ya, tak apa, cuba lagi, nanti dekatan 3, dekatan 5. Lihat adik bagaimana mereka menahan kesabaran. Dari keputusan adik itu ada yang bagus, menggembirakan hati mereka. Adik, coba adik bayangkan,
Ketika adik sedang duduk bersila dekat dalam dewan masjid ini, tiba-tiba kan bahu adik disentuh oleh seorang guru. Dia tepuk adik dengan kuat sebab adik fikir kawan yang pegang kan. Tapi tak. Cikgu tu si angkat adik. Adik buka mata, "Oh cikgu, kenapa cikgu?" Rupa-rupanya di belakang sana masuk ayah adik dengan tiba-tiba dan cemas, pucat wajahnya dia. Minta izin daripada pengarah program. Nak minta izin bawa adik pulang ke rumah sekarang juga adik. Adik pun bila dah buka mata, adik salam dengan cikgu, adik terus pergi ke arah ayah. Adik ambil beg yang telah adik kemas tadi, naik kereta ayah. Dalam kereta ayah, ayah tak buka lagu, tak buka kaset, tak buka radio pun dik. "Ayah, mau pulang ke mana ya? Pulang kampung kah? Kan esok sekolah." Ayah senyap sahaja dik. Dalam perjalanan ke rumah adik itu, adik senyap dan ayah senyap, tidak ada bunyi. Sampai di rumah, adik lihat ramai orang-orang datang dalam dekat luar rumah dik. Ada pakai songkok, ada pakai kopiah. Adik keluar daripada kereta, tak ambil beg pun. Adik terus berlari pergi ke dapur rumah. Sebab biasa mak ada dekat dapur kan, nak cari mak kan. Tadi ada nampak mak dalam program. "Assalamualaikum, mak." "Oh, mak. Ibu?" "Oh, tidak ada ibu adik dik. Kan biasa dia potong sayur dekat atas meja itu kan." Tiba-tiba nenek adik keluar. Nenek adik, dia peluknya adik dik. Merah matanya. "Nenek, nenek, mak mana? Ibu mana?" Nenek tunjuk pintu bilik mak. Adik buka pintu bilik mak, perlahan adik lihat dalam bilik itu ada kakak, ada abang, ada adik bongsu adik, ada adik yang kecil-kecil memeluk adik dengan menangis-nangis. "Kakak, abang, mak mana mak?" Sayup-sayup orang membacakan surah Yasin di atas lantai. Kemudian kakak tunjuk atas katil, terbaring sekujur tubuh yang ditutupi dengan kain batik. Tidak nampak wajah siapakah yang sedang terbaring itu. Adik pergi perlahan-lahan ke tubuh tersebut sebab nak tahu siapakah yang sedang terbaring itu. Adik pegang kain batik itu. Bila adik buka perlahan-lahan, adik lihat dahinya, adik lihat kening dia, adik lihat matanya yang tertutup rapat. Adik lihat hidungnya yang mancung, adik lihat mulutnya yang tidak mampu berkata-kata lagi. Adik goncang tubuh itu, "Mak, bangun mak, bangun." Adik fikir mak adik tidur kan. Allah lebih sayangkan dia. Ayah adik pegang daripada belakang. Ayah peluk adik, "Sabarlah nak. Allah lebih sayangkan ibu." Kemudian jenazah itu dimandikan. Ketika dimandikan, adik sama mandikan mayat itu, jenazah itu. Adik gosok pipi mak dengan sabun kan. Adik teringat waktu adik kecil-kecil adik dimandikan oleh ibu dan ayah adik kan. Ayah turut sama memandikan jenazah ibu adik. Adik gosok tapak kaki dia. Kasar tapak kaki mak dik. Tapak kaki itu naik ke hulu ke hilir untuk adik tahu tak? Adik gosok tangan dia. Tangan yang membasuh beras bagi adik makan. Tangan yang memotong sayur bagi adik makan. Kemudian disiramkan dengan air kapur baros, dilap dengan kain, diletak atas kain kapan, ditutup helaian demi helaian. Tapi dibiarkan wajah itu terbuka untuk memberi peluang kepada semua ahli keluarga mencium buat kali yang terakhir. Mula-mula nenek adik, datuk adik dipeluk, dicium, ibu adik menangis, datuk adik dia kerana kehilangan seorang anak yang baik. Kemudian ayah adik tak pernah lihat ayah menangis sedemikian rupa kan. Ayah dicium yang pipi kiri dan ibu kanan ibu adik dipeluk ibu adik. Itulah orangnya yang menjaga anak-anak bila dia keluar mencari rezeki. Kakak adik, abang adik, dan akhir sekali adiklah yang cium. Adik cium pipi kiri dan kanan dia. Adik teringat waktu adik lahir, ibu adik mencium adik kan.
kemudian disolatkan, dibawa ke tanah pekuburan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Adik melihat batang tubuh itu masuk perlahan-lahan sampai diangkat oleh ayah dan nenek, 3 bapa saudara adik. Kemudian dikambuskan tanah. Orang kampung pulang ke rumah masing-masing selepas talqin itu. Adik pulang ke rumah sambil dipegang oleh ayah. Adik buka album bergambar dengan mak dahulu ketika sambutan hari lahir, ketika di tepi pantai, ketika hari raya Aidilfitri dengan mak dan ayah yang baju sama warna sedondon. Adik peluk, adik cium wajah itu. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, sekarang saya minta daripada semua adik-adik, tatahlah kedua tangan dia, berdoa, minta apa sahaja dia nak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatahlah kedua tangan itu berdoa dia. Salah satu tanda doa dimakbulkan Allah ialah apabila dia berdoa mengalir air matanya dia. Tanda doa dimakbul dengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengampun dia. Bila apabila dia berdoa mengalir air matanya, mintalah dengan Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Aku tidak solat sebelum ini ya Allah, sedang Engkau terus menerus memberikan rezeki kepadaku ya Allah. Ya Allah, aku tidak solat sedangkan Engkau masih lagi memberikan ibu dan ayahku kesihatan. Ya Allah, aku tidak solat ya Allah sedangkan Engkau masih lagi memberikan aku bernafas udara untuk bernafas ya Allah. Berdoalah, minta dengan Allah keampunan dia, dan mintalah dengan Allah supaya Allah berikan kesihatan untuk ibu dan ayah dia. Allah ampunkan dosa ibu dan ayah yang tersayang, yang telah menjaga dia menjaga adik dengan penuh kasih sayang selama ini kan. Mintalah keampunan untuk ibu dan ayah yang adik sangat-sangat sayangi itu. Dan sekarang Ustaz mau adik-adik buka mata dan beristighfarlah banyak-banyak. Astagfirullahaladzim ya Allah, janganlah aku disiksa dalam kubur. Faham Ustaz? Adik-adik tengok Ustaz Ustaz nak minta jasa bayar adik. Siapa yang ibu ayah dia datang dekat belakang kat ni? Angkat tangan boleh? Siapa yang ibu dan ayah dia, atau ibu dia atau ayah dia datang belakang? Okey adik-adik, dosa dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah, Allah akan ampunkan. Tapi Allah tak akan ampunkan dosa adik sesama manusia. Adik, bagi adik-adik yang ada ibu dan ayah di belakang sana, Ustaz minta adik bangun. Bangun sekarang. Siapa yang ada ibu dan ayah minta bangun? Bangun. Siapa yang ada ayah atau ibu bangun? Okey, yang lain senang. Okey, siapa yang ada ibu dan ayah bangun? Belakang tu. Pergi jumpa ibu dan ayah adik-adik sekarang. Pergi jumpa dan minta maaf dengan dia, salam dan peluklah dia sementara dia masih bernyawa dan masih hidup. Anda dah tahu umurnya tidak seperti yang adik jangkakan. Peluk dan cium dan dia sementara dia masih hidup dia. Bagaimana dengan kawan-kawan kita yang telah kehilangan ayah dan ibu dia?